Putih. Putih. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, sebagai permulaan saya rasa yang pindaan undang-undang ini adalah baik dan munasabah, tapi di sini saya juga nak membawa beberapa isu yang saya rasa pihak kerajaan haruslah jawab di Dewan Yang Mulia ini. Saya nak bawa satu isu yang saya tahu di bawah yang pindaan ini, sesiapa yang buat laporan palsu, dia akan dipenjara 10 tahun ataupun didenda RM100,000. Saya di sini, ia kelihatan yang denda ini adalah berat bagi kes yang benar, maksudnya korupsi memang pernah berlaku, tapi akhirnya tak ada mungkin bukti yang kukuh, tapi orang yang buat laporan itu kena menghadapi akibat. Tapi saya di sini nak juga ambil kes saya. Saya disiasat oleh SPRM atas laporan oleh Jamal Yunus daripada ketua bahagian UMNO di salah seorang ketua bahagian UMNO di Selangor, yang saya dituduh gunakan ATM card di bawah skim SMUE, itu skim mesra warga emas. Saya mengeluarkan RM2 juta di pelbagai ATM mesin di Selangor, dan dia buat laporan kepada SPRM. Saya disiasat, dipanggil untuk beri soal jawab, dipanggil untuk beri keterangan beberapa kali, dan pembantu saya, bekas pembantu saya, semua ni juga dipanggil, dan saya lihat begitu serius SPRM nak siasat saya, nak cari sama ada apa-apa bukti untuk mendakwa saya ke mahkamah. Saya lihat mereka pergi cari semua itu yang borang-borang yang pernah diisi untuk keluarga si mati, warga Selangor, dan kenyataan bank dan sebagainya. Mereka gunakan banyak jam untuk buat homework untuk supaya siasat saya. Tapi mereka yang ada otak akan tahu macam mana seorang bekas Esko, bekas adun di Selangor boleh guna ATM kad Selangor itu keluarkan RM2 juta lah di seluruh mesin ATM di Selangor. Gila kah? Siapa yang ada otak, siapa yang cerdik akan tahu ini tuduhan palsu, tuduhan liar. Hanya nak buat berita, hanya nak masukkan nama saya dalam TV3, dalam surat khabar dan sebagainya. Dan utusan dan NSC dan sebagainya. Jadi saya memang kesian pada pegawai. Saya tak salahkan mereka. Saya pernah tanya pegawai, okeylah pertama kali kedua mereka mau saya beri keterangan 1 hari dalam pejabat. Okeylah saya terima kerana saya pegawai SPRM menjalankan tugas kerana ada laporan terhadap saya. Tapi selepas saya ada banyak kali saya kata, memang saya tidak sentuh semua yang SMUE yang duit itu, kerana saya wakil rakyat, yang kendalikan semua itu adalah pembantu saya. Kalau ada apa-apa kesalahan pun, pegawai kerajaan di Selangor itu yang mengendalikan yang akaun dan yang perbelanjaan semua SMUE itu, mereka harus bertanggungjawab kerana sistem itu adalah setiap kali setelah RM10,000 itu digunakan untuk bayar kepada keluarga si mati, lepas itu mereka harus tambah lagi selepas kita mengemukakan permohonan semua itu kepada pihak pejabat tanah, pejabat daerah Petaling. Tapi saya rasa amat kesal. So many man hours kita kata digunakan pada saya, sudah pun mereka tahu saya tidak terlibat langsung. Kalau ada apa-apa kesilapan pun adalah juga kerana mungkin kadang-kadang pegawai kerajaan, mereka ada banyak kes, ada banyak aduan dan sebagainya. Mereka sedikit kesilapan, selagi yang amount itu
beberapa ribu saja sepanjang 9 tahun sejak ia dilaksanakan. Ini dari segi pengurusan mungkin ada, tapi ini tidak boleh diklasifikasikan sebagai korupsi. Bukan ada sikit-sikit, kerana kita kata 9 tahun lepas itu, bila ia mula dijalankan, memang bagi pihak kerajaan Selangor, bagi pegawai juga, mereka juga agak kelam kabut sikit pada waktu permulaan. Tapi semua akaun itu adalah dipantau dari masa ke semasa. Every 10,000 ringgit semua dipantau, harus dikemukakan yang semua borang permohonan itu. Saya hanya rasa kesal yang pegawai, saya simpati pada mereka, terpaksa jalankan. They have to ask to do the dirty job. That's fine. Tapi macam mana orang yang buat laporan palsu seperti Jamal Yunus? Adakah dia akan juga yang adalah jelas dia bohong, adalah jelas dia mislead yang MACC? Adakah dia apa-apa tindakan bagi pihak pada MACC akan diadakan? Ini adalah putih sikit. Putatan nak daftar kehadiran. Okey, bagi chance. Bukan. Terima kasih. Jangan layan si putih tu. Saya tanya Seputi. Dulu Seputi ditegah masuk di negeri Sabah. Kerana apa? Seputi ini masuk kampung membuat cerita-cerita yang tak betul. Ini semua tak yang kena menyatakan dengan kerajaan menghina akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya Yalah, tahu itu siapa dia lah. nak tunjukkan dia sudah hadir di Dewan Rakyat. Takkan bawa isu yang saya dilarang masuk ke Sabah. Jadi ini semua keluarkan topik perbahasan. Cakap cerita palsu. Saya rasa dia tak betul. mic dia harus ditutup. Tapi sendiri yang hormat juga cerita yang tak betul di Sabah. Menghasut, Mana dia kena menipu mengena dengan rakyat di pindaan Sabah ini? tentang kerajaan. Sila duduklah. Tak ada point, duduk. Saya tahu you sudah hadir, cukup. Tan Sri ini Petua. Yang kes kedua saya nak bangkitkan adalah yang kes melibatkan seorang kawan saya. Dia adalah seorang dikatakan pengurus property investment di satu syarikat property investment di Kuala Lumpur, kerana ada perselisihan faham dalam keluarga yang mana adiknya lapor kepada SPRM tentang ada salah laku dari segi kewangan syarikat itu, dan dia tiba-tiba dia tak tahu ini semua dilaporkan. Dia dipanggil oleh SPRM bila dia berada jauh di dalam satu luar bandar untuk ada buat urusan dia. Dipanggil, dibawa ke Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Lepas itu dia dan juga seorang yang rakan sekerja dia, mereka disoal siasat sampai waktu malam. Lepas tu mereka kena ditahan overnight dalam Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Dan lepas tu dia merayu, tiba-tiba dia kata saya lakukan rasuah. Itu adalah syarikat persendirian, syarikat family business. Dan lepas rayuan, dia diminta untuk bayar bil. Yang bil itu ada RM20,000 cash, kena bayar cash, kalau tidak boleh keluar. Dan jadi dua orang kena RM40,000 cash. Bila dia panggil saya, waktu itu ada 9 malam. Macam mana pergi bank untuk keluarkan cash RM40,000, dan semua ini dilakukan secara tiba-tiba. Dan dia memang tidak sangka yang perselisihan di antara ahli keluarga dibawa oleh ke SPRM. Tiba-tiba dia diminta untuk bayar bil ke atau bermalam, dan keesokan hari kena didakwa ke mahkamah. Semua ini berlaku. Cut the story short. Lepas tu dia didakwa ke mahkamah. Dan selepas SPRM panggil 40 orang saksi. Selepas testimoni 15 orang saksi itu, semua saksi itu kata dia memang tidak terlibat, memang tak ada apa-apa salah laku.
Mungkin dari segi perakaunan hanya ada kekeliruan. Itu saja. Dia dibebaskan. Tapi bila dia dakwa ke mahkamah, keluar dalam berita televisyen, keluar dalam front page utusan Malaysia, kerana dia dituduh dia gunakan wang daripada syarikat itu untuk membantu parti pembangkang. Yang 750,000 untuk bantu parti pembangkang, semua ini adalah bohong, tidak benar. Dan lepas itu dia dibebaskan kerana memang tak ada kes. Sebab apa yang saya cuba katakan ialah saya hormat yang tugas dan kerja tanggungjawab SPRM, tapi kadang-kadang kes macam ini tak ada kes. Dia panggil saksi yang dipanggil itu, semua katakan dia tidak terlibat. Dia dan rakan kerja sekerjanya tidak terlibat. This is family dispute. Tapi dibawa ke kes ke mahkamah. Dan dia malah dilarang untuk keluar dari negara. Dia tidak diberitahu langsung bahawa kerana kes dia berjalan, dia tidak boleh keluar ke luar negara. Dia ada urusan penting, pergi ke airport, dihentikan oleh pihak immigration. So, saya dalam kes macam ini, saya rasa sedih lah. Seseorang itu hanya mungkin dia adalah penyokong parti saya, tapi dia tidak harus diseksa atas isu yang begitu remeh-temeh, bawa ke mahkamah. Jadi bagi saya, walaupun saya sokong kerja dan pegawai SPRM, bagi saya this lack of professionalism. Yang ini saya rasa pihak SPRM ini dan juga mungkin terlibatkan Jabatan Peguam Negara, mereka tidak buat siasatan yang betul-betul hanya kerana seseorang itu mungkin dia adalah sympathizer, penyokong kepada parti pembangkang, dia harus dihadap ke mahkamah, namanya reputation dia ini jatuh, keluar dalam televisyen, front page, lepas itu tak ada case, drop. Saya rasa sedih lah. Saya rasa saya nak bawa dua kes ini. Saya berharap yang pegawai SPRM itu, walaupun saya amat sokong yang kerja mereka, dan mungkin bagi saya kadang-kadang mungkin mereka diminta untuk lakukan kerja yang mereka sendiri juga tidak setuju ataupun dipaksa untuk jalankan siasatan. Tapi saya rasa pihak SPRM haruslah lebih neutral dari segi pendakwaan dan pengendalian urusan mereka. Tan Sri Speaker, di sini saya juga nak tanya tentang beberapa kes, high profile case yang telah pun dilaporkan ke mahkamah. Salah satu adalah Mara Incorporated Sendirian Berhad beli hartanah di Australia. Ini satu berita yang mana Mara Incorporated dikatakan beli Uni Lodge Building di Melbourne, dan dia beli harga pasaran yang jauh lebih tinggi daripada harga yang sepatutnya. Okey, minta izin saya baca ini laporan daripada Surat Khabar Australia. The property was transacted by its seller, Australian businessman Lionel Harbour, at Australian dollars 23.5 million to an agent from an offshore company who subsequently sold it to Mara Inc. for 41.8 million Australian dollars mere weeks later. Dan kita lepas itu pada akhir surat khabar itu, Muhammad Lan Alani, a former assemblyman from Sabah, was the chairman of Mara Inc. When the inflated valuations were requested, the publication reported that Muhammad Lan received Australian dollars 3.2 million in his personal bank account shortly after payment was made. Ini satu kes telah pun disiasat oleh pihak polis di Australia. Saya nak tahu kes macam ini, adakah SPRM telah pun buka file jalankan siasatan, dan kerana ia libat beberapa tokoh politik dari UMNO juga dalam kes high profile ini di Australia. Saya rasa kalau tak ada kes dibuka, tak ada siasatan, tak ada pendakwaan, ini akan membangkitkan banyak persoalan tentang yang sama ada SPRM ini neutral ataupun tidak. Dan juga saya nak juga tanya tentang National Feedlot Corporation Sendirian Berhad yang dikatakan Seputih, Kuala Terai.
Kuala Krai. Ya, sila. Ya, Datuk Seri Tan Sri. Ya, saya nak minta penjelasan daripada seputih mengenai isu pembelian hartanah bernama Uniloss di Melbourne yang dikatakan berharga hampir 2 kali ganda daripada harga pasaran dan sama ada berlaku rasuah dalam pembelian itu. Seputih ingin mendapat maklumat sama ada fail SPRM dibuka. Saya ingin melanjutkan soalan itu, sama ada kalau sudah dibuka, apakah peringkat penyiasatan dan adakah penahanan-penahanan dibuat terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam apa yang saya andaikannya sebagai satu skandal yang sangat besar. Terima kasih. Saya setuju dengan pertanyaan Kuala Krai ini. Saya berharap yang berhormat Menteri bila jawab, sila bagi tahu Dewan Yang Mulia ini what is the latest tentang kes yang telah pun memalukan, menjejaskan nama baik Malaysia di Australia ini. Jadi kalau di negara Malaysia kita tak ada apa-apa siasatan, memang kita tidak boleh dilihat sebagai satu negara yang ada integriti dan tanggungjawab SPRM juga akan dipersoalkan malah bagi orang di Australia. Dan yang dipertua, saya nak tanya tentang National Feedlot Corporation Sendirian Berhad. Bila kerajaan gugurkan dakwaan pada saya atas klip video tahun baru Cina saya, itu yang pihak pendakwa raya juga gugurkan dakwaan terhadap Chairman National Feedlot Corporation itu. Tapi kita tahu kalau mengikut apa yang kita baca, yang kerugian syarikat itu sampai 250 juta ringgit. Jadi, adakah yang pihak yang mengurusi ataupun NFC itu, mereka yang bertanggungjawab itu, diminta untuk pulangkan duit itu atau ia hilang begitu sahaja? Tak ada apa-apa pendakwaan, dibebaskan, tapi ahli parlimen pandan dia masuk penjara kerana dia bongkarkan yang skandal ini. Ini bagi rakyat jelata, ini memang satu perkara yang amat tidak adil. Mereka yang jadi whistleblower dipenjarakan. Mereka yang terlibat itu rugi begitu banyak, itu duit rakyat, ya, duit daripada pihak kerajaan kepada disalurkan kepada syarikat itu untuk membangunkan yang industri penternakan lembu. Tak ada apa-apa berlaku pada mereka. Jadi duit hilang begitu sahaja. Taxpayers money. Boleh yang terlibat itu kononnya akan bertanding dalam pilihan raya lagi di Selangor. Naik pangkat lagi. Jadi saya nak tanya, apakah ini mesej yang dihantar oleh pihak Barisan Nasional kepada rakyat jelata? Yang ini double standard yang mereka lakukan kesalahan yang begitu besar, tidak ada apa-apa tindakan diambil. Whistleblower tidak boleh bertanding lagi, kena masuk penjara dan sebagainya. Jadi saya nak tanya pihak kerajaan, mungkin boleh beritahu kami why this double standard dilakukan. Dan yang dipertua, berkenaan dengan rang undang-undang ini, kadang-kadang saya juga rasa sedih kerana ada syarikat yang dikatakan persekutu sini ya, section baru 17A kurungan 1, suatu organisasi komersial melakukan kesalahan jika seseorang yang bersekutu dengan organisasi komersial itu secara rasuah memberikan bla 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 kepada mana-mana orang apa-apa suapan, sama ada bagi faedah orang itu atau bagi orang dengan niat memperoleh atau mengekalkan perniagaan bagi organisasi komersial itu dan sebagainya. Bila saya baca ini, saya juga nak sampaikan kadang-kadang dilema bagi sesetengah orang yang jadi konsultan atau pengurus syarikat itu, kerana kadang-kadang mereka dipaksa untuk bayar kepada pegawai kerajaan, kadang-kadang ahli politik lah, kadang-kadang pegawai kerajaan, kalau tidak tak dapat kerja. Kerana yang memang sistem ini sebenarnya ia juga melibatkan sistem, sama ada kita ada tender terbuka diadakan, sama ada kita ambil tender ataupun beri kerja, beri bisnes
oleh pihak kerajaan ini secara tulus, secara profesional, dan bagi mereka yang ada rekod yang tidak baik itu, apakah kita masih selalu bagi urusan kepada mereka. Jadi saya rasa yang sistem yang sekarang kita ini ada masalah, dan ram undang-undang seperti ini adalah bagus, tapi saya rasa mungkin satu sistem yang lebih sistem ketulusan bagi pihak pentadbiran kita ini harus juga diadakan, supaya ia bukan sahaja kita mendenda bagi pihak syarikat saja, tapi bagi mereka yang terlibat. Dan selalunya saya juga rasa susah hati mereka dalam bisnes, mereka mengadu, kadang-kadang mereka terpaksa untuk membayar yang sama korupsi, corruption money kepada pegawai dan sebagainya. Mereka terpaksa untuk buat demikian kerana sistem yang ada sekarang. Dan saya diberitahu macam di Kuala Lumpur, kita lihat banyak kondominium, banyak yang projek yang begitu banyak, begitu tinggi, 50 tingkat dan ke atas. Ada pemaju yang beritahu saya, bila mereka minta nak tingkatkan plot ratio, mereka juga terpaksa untuk beri kebaikan untuk sesetengah pihak yang ada kuasa. Saya rasa sedih kerana mereka terpaksa untuk buat demikian. Saya sebagai wakil rakyat, saya langsung tidak setuju dengan apa yang diadakan di Selangor ini. But bagi mereka, ini is fact. Saya tidak simpati ke tak simpati. Saya rasa mereka yang memerintah itu, kadang-kadang mereka tidak lakukan perkara yang betul sehingga semua ini terjadi. Dan yang kedua, saya akan akhirkan ucapan saya. Saya juga nak minta pihak SPRM ataupun kementerian beritahu kami, bila mereka nak, sekarang pilihan raya akan diadakan. Okey, kita ada orang yang nak derma dan sebagainya, tapi bila semua ini dipantau dengan ketat dan macam ada pintaan rang undang-undang sebegini, kadang-kadang bagi penderma, mungkin duit itu tidak begitu banyak. Mereka selalunya tidak mahu keluarkan cek. Dan bagi saya ini adalah satu masalah. Selalu kalau cash diberikan, walaupun diberi kepada pusat khidmat saya selalu tanya, kenapa bagi cash? Saya lebih suka kalau itu adalah dalam bentuk cek, diberi diderma untuk pusat khidmat saya ada rekod. Saya tidak suka ambil cash dari sana sini, walaupun adalah untuk perbelanjaan pusat khidmat. Saya rasa ini adalah tidak sihat. Kerana adalah lebih baik kita lebih telus bagi pihak yang penderma dan pihak yang penerima. Tapi kenapa ia dilakukan? Kenapa? Kerana mereka tahu kita semua ini dipantau. Tapi bagi cash sebenarnya bagi saya adalah tidak sihat. Kerana mereka juga tahu pihak kerajaan hanya tumpu pada memantau gerak-geri dan akaun parti pembangkang, dan bagi mereka yang menderma, khususnya daripada syarikat, mereka rasa takut. Tapi sebenarnya saya rasa kita harus galakkan bagi mereka yang derma, sama ada individu ataupun daripada syarikat, bagilah cek. Ini adalah ketulusan dari segi pengurusan syarikat dan juga bagi pihak penerima, supaya bila semua undang-undang ketat ini diadakan, kita lihat yang penderma ini mereka rasa takut kerana mereka bimbang mereka akan disoal banyak oleh pihak kerajaan, agensi kerajaan. Jadi akhirnya saya hanya nak tanya, what is your guideline? Dan saya sudah terima video klip yang lihat pihak kerajaan mereka adakan banyak pertemuan, duit cash diedarkan begitu saja kepada semua yang menyertai perhimpunan itu. Jadi apakah yang standard yang dilakukan SPRM? Adakah ini wang politik ke atau bukan wang politik? Dan juga apa yang kita tak mahu apa yang berlaku adalah selepas pilihan raya satu persatu ini dipanggil kerana kita tak ada satu guideline, dan kita lihat wang diedarkan begitu terang-terang sekali. Khususnya setiap kita lihat yang
pilihan raya kecil yang Sungai Besar. Sungai Besar itu waktu itu kita lihat selepas wang unti ramai orang berbaris panjang di hadapan pusat khidmat ahli parlimen yang kawasan berdekatan itu. Jadi yang Putatan ni sangat takut saya bongkarkan apa yang berlaku di kawasan Parlimen Putatan. Apa yang dilakukan oleh Yang Berhormat. Itu sebab dia minta saya jangan cerita panjang. Tapi this is an issue. Ini satu fakta. Di Sabah saya percaya lebih teruk kan? Keadaan lebih teruk. Yang wang politik itu lebih teruk. Jadi saya rasa kena adakan satu garis panduan supaya kita tidak lihat selective prosecution diadakan selepas pilihan raya, dan saya rasa kita harus ada satu guideline, garis panduan supaya sedikit silakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Seputih. Saya ingin mendapat pandangan daripada Yang Berhormat Seputih. Tahun 2014 dalam pilihan raya kecil Permatang Pau, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri telah menyatakan sekiranya calon Barisan Nasional menang dalam pilihan raya tersebut, maka semua ahli Parlimen Barisan Nasional akan mendapat 5 juta ringgit peruntukan untuk pembangunan. Maka saya ingin tahu, adakah duit itu daripada Parti Barisan Nasional 5 juta itu untuk diberikan kepada ahli parlimen BN ataupun peruntukan daripada ICU? Kalau ICU, maka semua ahli parlimen walaupun daripada pembangkang patut terima 5 juta ringgit wang pembangunan tersebut, tapi kami tidak terima 1 sen pun sehingga sekarang. Apa pandangan Yang Berhormat Penang bagi Penang. Penang bagi. Saya nak masukkan yang ucapan Patu Kawan, pertanyaan Patu Kawan dalam ucapan saya, dan Pindah saya sebelah sini ya. minta Menteri silalah jawab kerana yang pelbagai ugutan seperti ini memang adalah tidak sihat, menjejaskan yang usaha kerajaan untuk bentangkan undang-undang ini di Dewan Yang Mulia ini. Jadi ini saya nak akhirkan ucapan saya. Saya berharap Menteri boleh bagi satu jawapan yang lurus dan benar terhadap semua isu yang saya bangkitkan. Sekian, terima kasih.